Ya, sila. Kita ada 2 lagi kementerian untuk kita selesaikan hari ini. Okey, terima kasih Yang Berhormat Datuk Pengerusi. Ahli yang berhormat daripada Bayan Baru dan Petaling Jaya Selatan ingin mengetahui senarai lebuh raya yang terlibat dengan pampasan tol pada tahun 2015. Untuk makluman, terdapat 20 lebuh raya yang dijangka terlibat penangguhan kenaikan kadar tol pada tahun hadapan. Senarai lebuh raya tersebut adalah seperti berikut. Lebuh raya bertingkat ampang Kuala Lumpur atau AKLIH, lebuh raya penyuraian trafik Kuala Lumpur Barat Sprint, lebuh raya baru pantai NPE, lebuh raya penyuraian trafik lingkaran Kajang atau SILK, Stormwater Management and Road Tunnel SMART, lebuh raya Lembah Kelang Selatan SKVE, lebuh raya Sungai Besi BESRAYA, lebuh raya Senai Desaru SDE, lebuh raya lingkaran luar Butterworth atau BORR BOR, lebuh raya koridor Guthrie atau GCE, lebuh raya Kajang Seremban Lekas, lebuh raya Duta Ulu Kelang Duke, lebuh raya Kuala Lumpur Putrajaya MAX, lebuh raya Damansara Puchong LDP, lebuh raya Pintas Selat Kelang Utara NNKSB, lebuh raya Pantai Timur 1 LPT 1, lebuh raya Kuala Lumpur Karak KLK, lebuh raya Ceras Kajang Grand Saga, lebuh raya Kuala Lumpur Kuala Selangor LATA, lebuh raya Kemuning Shah Alam LKSA, dan daripada 20 lebuh raya, sebanyak 17 lebuh raya yang akan menerima pampasan tol pada tahun 2015, manakala 3 lebuh raya lagi akan menerima pampasan pada tahun 2016. Anggaran pampasan yang terlibat bagi tahun 2015 bagi 17 lebuh raya ialah sebanyak 558.69 juta. Peruntukan yang telah diluluskan kepada Kementerian Kerja Raya bagi tujuan bayaran pampasan adalah sebanyak 458 juta. Peruntukan tambahan bagi pampasan tol ini akan dipohon pada pertengahan tahun 2015. Untuk menjawab Ahli Yang Berhormat Sepang, peruntukan bagi tujuan bayaran pampasan tol tersebut telah disediakan melalui peruntukan kerajaan di bawah Kementerian Kerja Raya. Bayaran pampasan ini dibuat berdasarkan kepada formula pengiraan pampasan yang telah ditetapkan di dalam perjanjian konsesi masing-masing. Jumlah sebenar bayaran pampasan tol akan ditentukan selepas proses verifikasi trafik yang dilaksanakan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia atau LLM. Mengenai isu yang dibangkitkan oleh Ahli Yang Berhormat Kulai dan Sepang, iaitu supaya semua perjanjian konsesi lebuh raya didedahkan kepada umum. Untuk maklumat Ahli Yang Berhormat, berdasarkan perundangan konsep perjanjian melibatkan aspek confidentiality atau kerahsiaan di mana persetujuan daripada kedua-dua pihak diperlukan sebelum sesuatu perjanjian itu boleh didedahkan. Sebahagian daripada perjanjian konsesi lebuh raya berkenaan sebenarnya boleh diakses di Perpustakaan Kementerian Kerja Raya dengan syarat-syarat tertentu. Yang berhormat yang berminat untuk melihat perjanjian konsesi boleh merujuk kepada Kementerian Kerja Raya untuk tindakan lanjut. Datuk Pengerusi, Ahli Yang Berhormat dari Jerlun dan Sepang. Ya, Berwas Bangun. Terima kasih Datuk Pengerusi. Kerana rakyat tidak tahu tentang perjanjian yang dimeterai di antara pihak kerajaan dan pengusaha lebuh raya, kadang-kadang kita tertanya-tanya apakah polisi kerajaan, katakan di negeri Perak, lebuh raya utara selatan dibina 2 interchange yang sangat berdekatan dengan satu dengan lain, 5 km saja, iaitu interchange masuk ke Bandar Baru Paripunta, dan baru-baru ini pengusaha lebuh raya akan membina satu lagi interchange dekat Lopongsu yang jarak dari satu ke yang lain 5 km saja. Tapi di negeri Perak, penghuni-penghuni Kampar sudah sekian lama memohon supaya satu interchange dibina untuk bandar Kampar yang mempunyai sebuah universiti Utah, yang interchange yang terdekat ialah berpuluh-puluh kilometer. Jadi kadang-kadang kita tertanya-tanya, kalau boleh bagi penjelasan apakah polisi ataupun adakah kerajaan menetapkan
berapa kilometer setiap tempat ataupun selagi ada pekan-pekan pihak lebuh raya ni, pengusaha ni mesti mengadakan satu interchange. Kalau dengan izin boleh dapat satu penjelasan. Okey, Yang Berhormat, tadi saya menyentuh mengenai perjanjian konsesi ya. Yang Berhormat cetuskan ini merupakan kes yang agak spesifik. Jadi saya memerlukan notis ya untuk menjawab secara bertulis ataupun selepas ini sekiranya ada Ya, kesempatan. ini perkara baru boleh secara bertulis. Ya, saya. Terima kasih Datuk Pengerusi. Ahli yang berhormat daripada Jerlun dan Sepang telah membangkitkan mengenai isu berkaitan perjanjian konsesi dan aspek penambahbaikan terlibat. Untuk makluman, pembinaan lebuh raya menerusi inisiatif pihak swasta ini sebenarnya akan membolehkan lebih banyak infrastruktur lebuh raya dapat dibina dalam tempoh masa yang lebih singkat tanpa melibatkan peruntukan kerajaan. Ini bermakna peruntukan pembangunan kerajaan boleh digunakan untuk membina lebih banyak kemudahan-kemudahan sosial dan infrastruktur awam yang lain. Rasional penswastaan lebuh raya bertol ini ialah bagi memberi kemudahan alternatif kepada pengguna berasaskan kepada konsep user pay principle dengan izin, di mana pengguna akan memperoleh manfaat daripada perkhidmatan yang dibayar untuk perjalanan yang lebih selesa dan selamat. Untuk makluman ahli yang berhormat, prinsip penswastaan lebuh raya bertol di negara ini berkait rapat dengan agihan risiko yang bakal ditanggung oleh kerajaan dan juga pihak pembida konsesi. Sehubungan itu bagi memastikan kepentingan kerajaan dan orang ramai sentiasa terpelihara, kerajaan telah menambah baik klauza-klauza dalam perjanjian konsesi lebuh raya yang terkini. Sebagai contoh, kenaikan kadar tol tidak lagi dibuat secara automatik, sebaliknya tertakluk kepada persetujuan kerajaan, di mana kenaikan kadar tol perlu melalui proses saringan tertentu seperti audit ke atas pendapatan ataupun revenue dan jumlah trafik sebenar berbanding unjuran. Ya, Kulai bangun. Kulai. Boleh? Ya, sila. Terima kasih Datuk Pengerusi, terima kasih Timbalan Menteri. Soalan saya tentang itu perjanjian konsesi. Tadi Timbalan Menteri ada sebut bahawa kalau kita nak mendedahkan perjanjian konsesi ini perlulah dapat itu kebenaran daripada dua-dua pihak. Jadi saya nak tanya tentang itu perjanjian untuk lebuh raya EDL ini, adakah Timbalan Menteri bermaksud bahawa syarikat konsesi iaitu MRCB ini mereka enggan untuklah mendedahkan perjanjian di antara MRCB dan juga kerajaan. Kalau tidak, kenapa kerajaan ada apa-apa kesulitan untuklah mendedahkan perjanjian untuklah EDL itu? Itu soalan pertama. Dan soalan kedua adalah tentang itu perjanjian konsesi yang letak di dalam perpustakaan Kementerian Kerja Raya. Saya rasa kalau sudah boleh letak di sana, orang ramai pun bolehlah pergi ke perpustakaan untuklah merujuk perjanjian tersebut. Boleh tak kita buat satu stage lagi, kita uploadkan perjanjian ini di dalam laman web supaya orang ramai tak perlulah pergi ke perpustakaan Kementerian Kerja Raya. Di rumah kita pun boleh akses kepada perjanjian tersebut. Terima kasih Yang Berhormat Kulai menyentuh mengenai perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kulai. Ya, dalam soal ini ya kita tidak boleh menggunakan general statement dengan izin untuk menyatakan mengenai sesuatu perjanjian ataupun konsesi yang melibatkan konsesi yang tertentu. Yang Berhormat saya tidak katakan bahawa ini EDL ataupun kerajaan punya sebab tertentu mengapa perjanjian ini tidak didedahkan dan sebagainya. Ada syarikat konsesi memilih untuk mendedahkan syarat-syarat ataupun terma-terma, dan itu antara yang saya nyatakan tadi telah boleh diperolehi di perpustakaan Kementerian Kerja Raya sendiri. Ya, orang ramai, maksudnya orang ramai boleh mendapat akses. Yang Berhormat, kita tidak menghalang. Malah sekiranya Yang Berhormat dengan rakan-rakan yang lain ingin pergi ke kementerian, kita alu-alukan Yang Berhormat. Tidak ada masalah dan tidak ada perkara-perkara yang kita ingin sembunyikan daripada Yang Berhormat. Sekiranya saya sentuh sekali lagi, terdapat persetujuan
di antara kedua-dua pihak yang berhormat. Ini adalah ini menyentuh mengenai confidentiality, iaitu hak undang-undang, hak konsesi dan juga pihak kerajaan. Jadi untuk terma-terma ini didedahkan, perlu ada persetujuan kedua-dua pihak bagi kita melalui proses ini. Yang berhormat, dan soalan kedua tadi, Yang Berhormat, kalau boleh saya minta Yang Berhormat boleh nyatakan sekali lagi yang kedua. Tadi Timbalan Menteri ada sebut bahawa perjanjian itu ada beberapa perjanjian konsesi yang letak di perpustakaan. Saya hanya ada satu cadangan. Saya cadangkan bahawa upload ke internet laman web supaya macamlah penduduk-penduduk di Johor, di KK, Sabah, Sarawak ke, mereka tak perlu datang ke KL untuk merujuk perjanjian konsesi itu. Bolehlah teruslah pakai itu laman web. Kerana saya rasa kerajaan sekarang pun nak jadikan birokrasi kita menjadi lebih efisien kan. Okay, terima kasih. Setakat ini informasi tersebut boleh diperolehi di peringkat kementerian. Kita tidak bercadang lagi lah Yang Berhormat. Ini sekali lagi saya sentuh untuk bagi menghormati hak undang-undang pihak konsesi. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya teruskan dengan jawapan, iaitu di samping itu beberapa klausa baru juga telah dimasukkan di dalam perjanjian konsesi terkini, seperti penetapan level of service dan exit clause. Klausa level of service menetapkan bahawa tahap perkhidmatan lebuh raya perlu dipertingkatkan selaras dengan peningkatan jumlah bilangan trafik. Ini termasuklah penambahan bilangan lorong lebuh raya apabila trafik telah mencapai tahap kapasiti tertentu sebagaimana dalam perjanjian konsesi. Manakala exit clause pula menetapkan bahawa tempoh konsesi lebuh raya akan ditamatkan lebih awal berbanding tempoh sebenar jika syarikat konsesi telah mencapai kadar pulangan dalaman ataupun internal rate of return IRR dengan izin dengan lebih awal, dalam erti kata yang lain early termination dengan izin. Datuk Pengerusi, ahli yang berhormat dari Kulai telah membangkitkan mengenai isu penggunaan ataupun pengenaan tol lebuh raya lingkaran penyuraian timur Eastern Dispersal Link EDL Johor Bahru. Kerajaan sememangnya mengambil perhatian serius Yang Berhormat mengenai kos yang terpaksa ditanggung oleh warga Johor Bahru yang berulang alik ke Singapura dan sebaliknya. Sehubungan itu, kerajaan sedang mengkaji option-option lain dengan izin yang mungkin boleh dipertimbangkan bagi mengurangkan beban yang ditanggung oleh pengguna terlibat. Ini termasuklah cadangan untuk menambah baik aspek pengangkutan awam di Tambak Johor. Kajian terperinci mengenai perkara ini sedang dilaksanakan oleh Kementerian Pengangkutan. Datuk Pengerusi, mengenai kadar tol dan hubung kaitnya dengan kos pembinaan lebuh raya pula. Untuk makluman ahli yang berhormat Kulai, secara amnya, penentuan kadar tol dibuat berasaskan kepada faktor-faktor antara lain seperti kos pembinaan, kos operasi dan penyelenggaraan, bayaran balik pinjaman, tempoh konsesi, jangkaan aliran trafik dan kadar pulangan dalaman atau IRR. Untuk makluman ahli yang berhormat, secara puratanya, kebanyakan syarikat konsesi membelanjakan 90% kutipan tol untuk tujuan operasi, penyelenggaraan dan bayaran balik pinjaman. Ya, Manakala Jasin bangun. hanya sekitar, izinkan saya untuk habiskan, Datuk silakan. Pengerusi. Manakala hanya sekitar 10% saja daripada hasil kutipan tol yang diperolehi oleh syarikat konsesi akan diagihkan kepada para pemegang saham sebagai pulangan daripada pelaburan mereka. Silakan Yang Berhormat Jasin. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tadi Yang Berhormat Menteri ada menyebutkan, membangkitkan tentang aliran bilangan trafik yang serius. Jadi Melaka sebagai sebuah negara, sebuah negeri pelancongan yang paling terunggul sekali menghadapi masalah kesesakan trafik yang cukup serius, terutama apabila hujung minggu, masa-masa hari-hari perayaan. Melaka telah memberikan cadangan kepada pihak kementerian supaya diwujudkan inner ring road. Bukan sahaja kita dapat menyelesaikan masalah kesesakan, bahkan inner ring road ini boleh menampung dalam apa jua jumlah trafik dan dalam masa yang sama memberikan peluang kepada pelancong-pelancong untuk terus dapat melihat keindahan negeri Melaka.
Jadi saya nak dengar daripada Yang Berhormat Menteri, setakat manakah proposal yang telah dibuat oleh kerajaan negeri ini dipertimbangkan oleh pihak kementerian. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Jasin. Sekali lagi ini merupakan perkara yang baru. Izinkan saya untuk menjawab secara bertulis. Berhormat Menteri. Datuk Pengerusi, Yang Berhormat Jerlun. Celah sikit. Semalam saya telah membangkitkan tajuk pampasan tol 458 juta. Dan saya minta disebut lebuh raya yang terlibat dan juga traffic forecast. Dan saya juga telah mencadangkan pengguna lebuh raya yang terlibat hendaklah dihebahkan. Katanya lah contoh, pengguna lebuh raya katalah Akleh telah disubsidize oleh kerajaan 2 sen sekilometer contoh, because mereka enjoy bayaran pampasan. Sebab hari ini seperti yang kita sedia maklum, masa kita nak buat lebuh raya, orang tak bising, orang seronok, orang tepuk tangan, bangga, seronok apa semua. Tapi bila di-revise harga tol, semua orang bising, terutama sekali pihak pembangkang. Jadi saya minta supaya LLM, syarikat konsesi boleh tulis di belakang resip tu, tuan telah disubsidize 2 sen atau 3 sen per kilometer kerana menggunakan lebuh raya ini melalui bayaran pampasan oleh kerajaan persekutuan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Jerlun di atas cadangan. Untuk pengetahuan Yang Berhormat Jerlun, tadi saya telah umumkan mengenai lebuh raya sebanyak 20 semuanya, dan saya akan juga bekalkan Yang Berhormat dengan jawapan bertulis mengenai forecast traffic dan seterusnya cost Dan Yang Berhormat yang telah mencadangkan satu cadangan yang cukup baik akan dipertimbangkan. Pihak LLM ada di belakang, insyaAllah kita akan pertimbangkan sewajarnya cadangan Yang Berhormat. Menteri, sekejap, sikit saja penjelasan Menteri. Dia ada 2 yang bangun, mana satu? Bayan Baru. Bayan Baru, lepas tu Terima kasih. Okay. Terima kasih Datuk Pengerusi, terima kasih Menteri. Saya tertarik dengan cadangan daripada Jerlun, kata kena tulis terima kasih kepada kerajaan kerana subsidai tol. Tetapi masalahnya adalah kerajaan menggunakan duit daripada tabung penyelenggaraan lebuh raya, penyelenggaraan jalan persekutuan untuk subsidai tol. Okey, ini adalah masalah yang sangat besar. Kenapa saya cakap macam tu? Kerana tahun 2004, dalam bajet tahun 2014, sebanyak 1.07 bilion ringgit diperuntukkan untuk penyelenggaraan jalan persekutuan Sabah Sarawak, Labuan dan juga Semenanjung Malaysia. Total 1.07 bilion. Tetapi tahun depan, tabung penyelenggaraan jalan persekutuan telah turun sebanyak 43% atau bersamaan dengan 459 juta ringgit. Kemana 459 juta ringgit itu pergi? Dia telah pergi ke bayaran pampasan tol, iaitu sebanyak 458 juta ringgit. Lebih kurang 459 juta ringgit. Jadi kita gunakan duit daripada tabung penyelenggaraan jalan persekutuan ke pampasan tol. Jadi saya hairanlah kalau kita berterima kasih kita nak subsidai tol, tetapi pada hakikatnya jalan persekutuan dia akan jadi teruk. Lubang, lopak-lopak penyelenggaraan semua tak boleh jalan kerana sudah kurang duit. Duit turun 459 juta pergi ke syarikat-syarikat konsesi. Syarikat-syarikat konsesi ini semuanya syarikat-syarikat yang mencari keuntungan. Ya, Bayan Baru ini. Jadi saya mintalah, pencerahan bukan ucapan. saya mintalah kalau kementerian kalau nak bayar kepada pampasan, nak bayar pampasan tol, pergi ambil daripada tempat lain, minta daripada Kementerian Kewangan. Jangan guna daripada tabung penyelenggaraan jalan persekutuan. Saya minta kalau boleh Menteri terangkan. Terima kasih. Dia soalan dia mudah. Adakah benar duit penyelenggaraan jalan persekutuan digunakan untuk pampasan tol? Itu je. Tak Tidak sampai benar, Yang setengah Berhormat. minit. Tidak benar. Sebenarnya bukan itu soal Saya harap Menteri tamatkan jam pukul 3.
InsyaAllah Yang Berhormat. Cuma saya ingin jelaskan. Tapi saya nak ucap terima kasih dulu kepada Yang Berhormat Bayan Baru kerana memahami ya persoalan ini. Inilah Yang Berhormat saya ingin nyatakan bahawa kerajaan kita mendengar denyutan nadi rakyat. Oleh daripada itulah apabila soal kenaikan tol ini telah digembar-gemburkan, telah dipolitikkan oleh sebahagian rakan-rakan Yang Berhormatlah ya, pemikiran rakyat kita secara jelas telah orang kata termakan dengan isu ini. Jadi sekiranya Yang Berhormat boleh mainkan peranan membantu kami di peringkat kerajaan ini, menerangkan bahawa apabila kita terpaksa membayar ya pampasan, sudah tentu ya ini akan melibatkan jumlah yang besar. Tapi ini dilakukan oleh kerajaan kerana ya memahami isu di bawah di mana ada segelintir rakyat kita yang tidak mampu ataupun merasa bahawa terbeban dengan kenaikan harga tol ini. Jadi sekiranya isu ini dapat dijelaskan dengan baik, saya yakin dan percaya ya kerajaan akan mengambil tindakan yang terbaik juga untuk kesejahteraan rakyat, insya-Allah. Jadi Madam Menteri. Apa isu yang perlu saya jelaskan, saya hanya akan ada 7 minit saja. Satu statement saja. 30 saat. Terima kasih Datuk Pengerusi. Tadi Jelun mencadangkan bahawa dicatat dalam resit tol bahawa rakyat mesti berterima kasih kepada pihak kerajaan kerana membayar pampasan kepada pengusaha lebuh raya. Sebenarnya pada khidmat saya yang lebih tepat, kerajaan mesti mohon maaf kepada rakyat dalam segmen kerajaan mohon maaf kepada rakyat kerana menggunakan wang rakyat untuk membayar pampasan kepada pengusaha lebuh raya kerana perjanjian yang berat sebelah telah ditandatangani oleh kerajaan. Saya rasa kerajaan tidak perlu meminta maaf kerana wang yang dijimatkan itu akan kembali kepada rakyat Yang Berhormat. Yang meminta maaf sepatutnya ahli Yang Berhormat kerana memutarbelitkan kenyataan dan memutarbelitkan situasi. Saya rasa yang paling sesuai memohon maaf adalah ahli Yang Berhormat sendiri. Jadi Datuk Pengerusi, saya ingin teruskan kerana saya tidak mempunyai masa dan ramai lagi rakan-rakan kita di sini yang menanti jawapan ya daripada mereka, daripada saya sendiri. Saya nak bagi cadangan sedikit. Saya akan minta Datuk Pengerusi, sekiranya boleh. Bagan serai. Ya, tak perlu ada beberapa isu lagi sikit Datuk. 30 saat cadangan. Terima kasih Datuk Pengerusi, terima kasih Tuan Madam Menteri. Ini tentang kesesakan di jalan raya, terutama di tempat tol. Saya lihat pengamatan di jalan tol yang mana semua orang guna, kita buka 2 lane, 3 lane atau 4 lane, kereta bertambah banyak dan kesesakan juga bertambah. Dan juga kadang-kadang menyebabkan kemalangan. Saya lihat satu cadangan yang saya nak bagi kepada kerajaan ialah dipastikan semua orang menggunakan smart tag. Kerana macam mana pun dia di atas tol, dia akan terpaksa juga membayar. Jadi pergerakan akan menjadi perlahan dan kadang-kadang berlaku kemalangan. Jadi penggunaan smart tag adalah cara lebih bijak, yang lebih baik supaya kerja berjalan dengan lebih lancar. Ini satu cadangan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Perkara ini memang dilaksanakan ya di beberapa lebuh raya ataupun di beberapa plaza tol kita. Terima kasih Yang Berhormat di atas cadangan yang dikemukakan. Saya teruskan dengan penggulungan ini. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, isu bantahan penetapan untuk ahli Yang Berhormat Kulai, isu pembantahan penetapan tol lebuh raya EDL ini telah dibawa ke mahkamah menerusi writ saman di Mahkamah Tinggi Johor Bahru nombor 21 NCVC 2408/2014. Oleh itu saya tidak bercadang untuk mengulas secara lebih lanjut mengenai perkara ini. Ahli Yang Berhormat dari Kulai juga telah membangkitkan mengenai status pembinaan persimpangan bertingkat Sri Kembangan ke lebuh raya Max. Untuk pengetahuan ahli Yang Berhormat, persimpangan bertingkat tersebut akan memberi manfaat kepada penduduk di kawasan Sri Kembangan dan kawasan sekitarnya, di mana ia dapat membantu kelancaran pergerakan trafik di kawasan berkenaan, khususnya di Jalan Putra Permai B16. Sehubungan itu, masalah kesesakan lalu lintas di kawasan Sri Kembangan dijangka akan berkurangan apabila projek membina persimpangan bertingkat baru yang menghubungkan kawasan tersebut dengan lebuh raya Max disiapkan pada akhir tahun 2015.
Ahli yang berhormat daripada Petaling Jaya Selatan telah membangkitkan mengenai status tempoh 12 bulan untuk syarikat konsesi KIDEX Sdn Bhd memenuhi syarat-syarat duluan atau condition precedent yang telah berakhir pada 14 November 2014 yang lalu. Untuk makluman ahli yang berhormat, kerajaan telah meluluskan pemberian tempoh lanjutan masa selama 3 bulan lagi kepada syarikat konsesi untuk memenuhi condition precedent dengan izin, iaitu sehingga 14 Februari 2015. Lanjutan tempoh memenuhi syarat-syarat duluan ini adalah selaras dengan peruntukan perjanjian konsesi KIDEX. Ahli yang berhormat dari Petaling Jaya Selatan juga telah membangkitkan isu dakwaan conflict of interest yang berbahagia Tan Sri Hari Narayan Govindasamy sebagai ahli lembaga pengarah Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM dan juga ahli lembaga pengarah syarikat KIDEX Sdn Bhd. Untuk makluman ahli yang berhormat, yang berbahagia Tan Sri Hari Narayanan Govindasamy telah menjadi ahli Lembaga Lebuh Raya Malaysia dari 1997 hingga 2008. Manakala perjanjian konsesi untuk Lebuh Raya KIDEX telah ditandatangani pada 15 November 2013. Untuk makluman ahli yang berhormat juga, kelulusan projek Lebuh Raya KIDEX ini telah diperhalusi melalui mesyuarat Jawatan Kuasa Kerjasama Awam Swasta di Unit Kerjasama Awam Swasta Jabatan Perdana Menteri dan bukannya di kementerian ini mahupun Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Ahli yang berhormat dari Tanjung telah membangkitkan mengenai isu status projek lingkaran luar Pulau Pinang atau PORR yang telah ditangguhkan sejak tahun 2007. Untuk makluman ahli yang berhormat, projek ini tidak akan dilaksanakan secara pengswastaan. Datuk Pengerusi, ahli yang berhormat dari Bayan Baru. Yes. Datuk Pengerusi, yang izin. Ringkasnya. Ringkas saja. Saya nak tanya Yang Muat Menteri, kalau dalam tempoh 3 bulan ni, KIDEX masih tidak boleh untuk submit tentang laporan mereka dan juga tidak dapat mengadakan public hearing, iaitu penilaian awam, mana sekarang rata-ratanya semua warga Petaling Jaya mereka memang bantah projek KIDEX ni. Kalau daripada keputusan public hearing, no, adakah kerajaan akan memberi kebenaran untuk meluluskan KIDEX ni? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat PJS yang telah membangkitkan persoalan ini dan juga membangkitkan persoalan tambahan. Untuk pengetahuan Yang Berhormat, memang benar public hearing masih belum dilaksanakan oleh pihak MBPJ, Majlis Perbandaran Petaling Jaya. Dalam masa yang sama, MBPJ Yang Berhormat telah melantik Tetuan MDS Consultant untuk menilai kajian trafik yang telah dibuat oleh perunding trafik KIDEX. Dan sehubungan dengan itu, pemanjangan tempoh selama 3 bulan ini sebenarnya wajar Yang Berhormat, dengan mengambil kira the ongoing engagement dengan izin yang sedang dilaksanakan oleh KIDEX. Dalam masa yang sama, Yang Berhormat, saya ingin maklumkan kepada Yang Berhormat bahawa kumpulan Say No to KIDEX telah mengadakan pertemuan dengan Yang Berhormat Menteri Kerja Raya pada 3 Julai yang lepas. Berdasarkan pertemuan tersebut, kumpulan tersebut telah ataupun perlu mengemukakan laporan mereka berhubung dengan bantahan pembinaan Lebuh Raya KIDEX. Yang Berhormat katakan semua. Jadi kita tak boleh mengambil perkataan itu secara dasarnya. Jadi kita minta kumpulan ini untuk melakukan membuat laporan mereka mengenai bantahan berhubung dengan bantahan pembinaan KIDEX itu sendiri. Dan untuk pengetahuan Yang Berhormat, pada 3 November 2014, kumpulan tersebut telah memaklumkan bahawa laporan tersebut baru disiapkan dan bersedia untuk berbincang dengan pihak kementerian dan Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dan oleh daripada itulah kementerian merasakan pemanjangan 3 bulan tempoh ini perlu untuk kita meneliti laporan-laporan yang berkaitan, Yang Berhormat. Selain daripada itu, Yang Berhormat, saya ingin maklumkan juga, walaupun public hearing belum dilakukan, tapi engagement dengan badan-badan termasuklah
Residents Association telah banyak dilakukan. Yang berhormat, izinkan saya mengambil contoh seperti Resident Association Melur, Mawar, Gugusan Dedap, Matahari, di Taman Kelana Indah, di Rumah Pangsa, banyak engagement dilakukan untuk menerangkan mengenai KIDEX ini sendiri yang berhormat. Jangan kata kita tak engage. Dan engagement itu berterusan dilakukan daripada Ogos hinggalah ke bulan November. Dan penjelasan juga telah dibuat kepada Suruhanjaya Hak Asasi Manusia ataupun SUHAKAM pada 21 hari bulan Julai dan 28 hari bulan Oktober, serta syarikat-syarikat yang beroperasi di sepanjang jajaran, termasuklah syarikat Access REIT, CIMB, Digital Mall, Natural Wellness, Dutch Lady, British American Tobacco. Banyak lagi yang berhormat. Kalau saya nak sebutkan di sini, mungkin kita tidak ada masa yang panjang. Oleh daripada itu yang berhormat, saya kira kita yang memandangkan ini merupakan apa yang telah menjadi hak lebuh raya, iaitu pemanjangan tempoh ni kita tunggu, dan saya sudah jelaskan justifikasinya kenapa kita perlu memberikan tempoh ini kepada mereka. Datuk Pengerusi, saya mohon izin untuk meneruskan. Datuk Pengerusi, ahli yang berhormat dari Bayan Baru memohon bilangan statistik kemalangan di tapak bena yang direkodkan oleh CIDB. Untuk makluman ahli yang berhormat, kemalangan di tapak bena adalah di bawah bidang kuasa Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan atau DOSH, Kementerian Sumber Manusia. Walau bagaimanapun berdasarkan rekod CIDB, terdapat 60 insiden kemalangan di tapak pembinaan yang dicatatkan bagi tempoh antara bulan Oktober 2012 hingga Oktober 2014. Daripada 60 insiden kemalangan tersebut, jumlah kematian ialah seramai 42 orang, iaitu 28 terdiri daripada mereka pekerja asing dan bakinya adalah pekerja tempatan. Bagi meningkatkan tahap keselamatan dan kesihatan di tapak binaan, pihak kementerian telah meminda Akta 520 Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan atau CIDB untuk meningkatkan kewajipan dan tanggungjawab kontraktor sama ada semasa atau selepas pembinaan. Pendaftaran personal binaan yang mewajibkan mereka memiliki kad hijau yang sah juga dikuatkuasakan. Pelbagai kursus dan latihan berkenaan keselamatan juga dianjurkan untuk meningkatkan kesedaran, kefahaman dan pengetahuan bukan saja pekerja binaan, malahan pihak majikan. Projek-projek binaan juga digalakkan untuk menjalani penilaian keselamatan melalui Safety and Health Assessment System in Construction ataupun dengan izin SHA SSIC. Selain daripada itu, Datuk Pengerusi, Kementerian juga telah menubuhkan jawatan kuasa pakar yang dipengerusikan oleh Ketua Eksekutif CIDB bagi mengkaji penambahbaikan dalam industri pembinaan. Dan untuk pengetahuan ahli-ahli yang berhormat, syur daripada jawatan kuasa pakar ini ataupun expert panel ini telah diluluskan oleh pihak kabinet, dan pada masa kini tindakan sedang diambil secara berperingkat-peringkat bagi termasuklah menggubal akta yang berkaitan seperti akta CIDB, akta keselamatan dan sebagainya, sebagai sebahagian daripada usaha kita bagi meningkatkan aspek keselamatan dan dan Datuk Pengerusi, ahli yang berhormat daripada Bayan Baru juga minta penjelasan mengenai isu kemerosotan. Tak banyak lagi Datuk Pengerusi, tinggal 2 page je. 2 page. Kemerosotan bilangan kontraktor tempatan yang terlibat dengan pelaksanaan projek-projek di luar negara. Untuk makluman ahli yang berhormat, pada tahun 2013, 9 kontraktor telah mengendalikan kontrak-kontrak di luar negara bernilai USD 624 juta. Setakat Oktober 2014, hanya 3 kontraktor yang mengendalikan 6 buah projek bernilai USD 76 juta. Penurunan bilangan ini adalah disebabkan oleh kontraktor tempatan lebih berminat menyertai projek-projek dalam negara yang bertambah rancak menerusi pelaksanaan pelbagai projek di bawah program ekonomi seperti program transformasi ekonomi atau ETP, perkongsian awam swasta atau PPP dan pembangunan koridor ekonomi wilayah. Ahli yang berhormat dari Limbang telah membangkitkan tentang pusat latihan JKR yang baru
Untuk makluman ahli yang berhormat, pusat latihan JKR sedang di peringkat pembinaan. Kerja-kerja sedang berjalan di tapak sebanyak 12%. Untuk makluman ahli yang berhormat, projek ini boleh menampung seramai 650 peserta kursus dalam satu-satu masa dan disediakan 450 bilik asrama bagi pegawai yang berkursus. Pusat ini akan siap pada 29 Ogos 2016 dan boleh menampung semua peserta teknikal di seluruh Malaysia. Ahli yang berhormat dari Setiu membangkitkan mengenai isu keselamatan reka bentuk koridor sekolah berikutan terdapat kes kemalangan melibatkan pelajar, khususnya murid sekolah rendah. Untuk makluman ahli yang berhormat, pihak JKR telah mereka bentuk koridor sekolah dengan handrail ketinggian 1200 mm berbanding 900 mm mengikut keperluan Uniform Building by Law atau UBBL. Kes ini adalah terpencil dan jarang berlaku. Ahli yang berhormat dari Sungai Petani membangkitkan mengenai isu penyelenggaraan kuartus guru. Untuk makluman ahli yang berhormat, semua kuartus guru adalah di bawah bidang kuasa Kementerian Pendidikan. Kementerian akan menyalurkan peruntukan kepada JKR untuk kerja-kerja penyelenggaraan dan juga yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan. JKR melaksanakan kerja-kerja berdasarkan arahan kerja daripada kementerian tersebut. Datuk Pengerusi, peperiksaan profesional arkitek Cukuplah yang baru, cukuplah. menguji Productivity dan productivity. minum kopi lepas ni yang berhormat. Saya akan cubalah untuk menjawab persoalan yang dibangkitkan. Peperiksaan profesional arkitek menguji tahap kesediaan. Ini adalah untuk menjawab isu yang telah dibangkitkan oleh yang berhormat Parit mengenai arkitek senior di JKR yang tidak mendapat pengiktirafan sebagai arkitek profesional. Untuk pengetahuan ahli yang berhormat daripada Parit, peperiksaan profesional arkitek menguji tahap kesediaan seseorang arkitek dalam menjalankan tugasnya. Ini kerana apabila lulus peperiksaan tersebut, beliau layak berdaftar sebagai arkitek profesional dan dengan itu mempunyai kuasa untuk mengesahkan tahap integriti dari segi keselamatan dan kesihatan bangunan-bangunan yang dibina di Malaysia. Ini adalah bagi melindungi kepentingan awam. Dengan itu, semua arkitek termasuk mereka di JKR perlu mematuhi syarat di atas kerana pendaftaran dengan Lembaga Arkitek Malaysia tidak melihat lama atau di mana mereka bertugas sebagai syarat untuk menjadi arkitek profesional. Datuk Pengerusi, setakat ini sahajalah penjelasan-penjelasan yang dapat saya berikan mengenai isu-isu yang telah dibangkitkan sepanjang perbahasan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat yang telah mengemukakan pertanyaan dan membangkitkan isu-isu yang berkaitan dengan Kementerian Kerja Raya. Kementerian ini akan mengambil perhatian dan tindakan ke atas perkara-perkara yang telah dibangkitkan. Mana-mana pertanyaan yang tidak sempat dijawab akan diambil perhatian dan tindakan susulan. Terima kasih Datuk Pengerusi. Terima kasih Menteri. Barulah tersenyum Menteri. Dan Menteri Tenggara pun tersenyum ceria hari ini.